industri tourism, industri hospitality dengan wellness masih menggunakan bahasa Inggeris sebagai main language. So you nak pergi praktikal semua nanti, kebanyakannya tempat dia memerlukan bahasa Inggeris untuk inilah kemahiran berbahasa Inggeris. Okay, sebab pelancong kan selalunya dia communicate dengan bahasa Inggeris kan. So kena ingatlah industri kita macam tu. Jadi kita masih mengekalkan bahasa Inggeris lah kebanyakan dokumen-dokumen daripada FHPK banyak macam tu. Okay. Alright. Saya sebenarnya bukan nak tekan record. Tapi dah tertekan, tak apalah. Alright. So saya pun tak ingat sambil sembang dengan korang, saya pun apa benda yang buat ni. Alright. Individual. Okay, so kita start dengan individual. Okay, so individual assignment 10%. Daripada 60 tadi, dia bawa markah 10. Okay, bawa 10%. Okay, ini apa yang you perlu buat. You kena prepare poster, okay, untuk pencarian kerja, vacancy kan, kerja kosong. Okay, dalam bentuk elektronik, meaning digital lah, bentuk digital, poster digital. Okay, so dalam salah satu pilihlah, tak semestinya ikut course kan, ikut program, you boleh pilih daripada salah satu bidang, daripada dekat industri hospitality, jawatan kosong dalam bidang hospitality, ataupun dalam industri tourism, ataupun dalam industri wellness. Pilih salah satu. Okay, so apa yang perlu ada dalam poster tersebut adalah job title, okay, nama jawatan, kan? And then penerangan, summary of the job ataupun key responsibility dia, apa yang perlu buat dalam kerja tu. Okay, kerja apa yang dia perlu buat. Kalau kata dia kerja dekat restoran sebagai crew, contohnya restoran crew, apa tanggungjawab sebagai restoran crew. You kena list sekurang-kurangnya 5. Kat sini sekurang-kurangnya 5. Okay. And then atas poster tu mestilah kena bagi tahu apa nama company kita and your company background yang you pilih. And nama company tak semestinya company yang dah wujud, you boleh buat company you sendiri, reka. Boleh reka nama company you. Tapi kena jelas lah. Bila kata poster dalam industri wellness, dia kena ada rupa industri wellness. Gambar-gambar yang digunakan, nama syarikat tu sendiri melambangkan syarikat daripada industri wellness. Okay, and then location, and then type of business lah. Type of business tu spa ke contohnya, gym ke katakan. So you kena state dekat situ. Okay, and then dalam poster tu juga perlu ada selection criteria. Selection criteria tu saya rasa you pernah tengok lah mungkin kan. Selection criteria tu kita panggil orang macam mana, personality ke katakan, ataupun perlu kelayakan STPM, degree contohnya kan. Jawatan boleh mana-mana saja, jawatan daripada dekat dalam restoran tu, ataupun kalau dah belajar dengan Madam Azimah kan, yang boleh back out the house pun boleh, yang orang tak nampak. Dia tak semestinya jawatan yang orang nampak sahaja, macam restoran crew orang nampak kan, tapi jawatan orang tak nampak katakanlah HR ke contohnya. Tu contohlah jawatan yang orang tak nampak. Tapi masih boleh masukkan. Okay. Anda bagi tahulah kenapa dia kena apply. Selalunya bila reason ni kita bagi adalah company mengenai syarikat tersebut, apa yang bagus pasal syarikat ni. Okay. And then you bagi tahu application process. Dia kena hantar bila, katakan bila dia nak apply tu dia kena apply paling lambat bila. Ataupun dia kena isi borang ke. Kalau dia kena isi borang daripada borang tu nak ambil daripada mana, nak hantar dekat mana contohnya. Okay. So this is apa yang perlu ada dekat atas poster tu. Poster tu satu helai je. Satu helai. Okay. Bukan banyak poster, we are talking about poster. Okay. Jadi kita ambil markah. So total dia adalah 10 markah, kita ambil markah daripada bawah ni. Okay, so ni pecahan markah lah. So total dia 100%. Daripada 100 ni nanti saya akan convert jadi 10% macam tu. Okay.
So yang tu untuk individual assignment. Okay, individual assignment. Buat sendiri-sendiri. Okay. And then ni due date dia 4 Januari. And nanti saya akan buka dekat eCampus link untuk submit assignment. So nanti you hantarlah. You boleh hantar daripada hari ni sampailah 4 hari bulan Januari. Itu maksud dia. Kan? So itu saya kata kerja boleh rancang. Okay. Right. Itu untuk individual assignment. Untuk grouping, okay, so untuk grouping, first kali you kena buat group dulu. So group ikut tutorial. Okay, ikut tutorial. Jangan campur tutorial. Berapa orang dalam group? Paling ramai 10. Okay, satu group. Itu paling ramai lah. So sepatutnya hari ni kita ada 52 orang. Kalau ikutkanlah dalam attendance, sepatutnya kita ada 52 orang, meaning kita akan ada lebih kurang itu kita kira 52 bahagi 9, 6 grup lebih kurang 6 grup. Okay, so maksudnya 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah tambah. So akan ada, okay, so akan ada 1, 2, 3, 4 grup 9 orang. Akan ada 4 grup 9 orang, akan ada 2 grup 8 orang. Okay, maksudnya you tak boleh lah buat grup 10 sebab nanti akan ada orang yang tak cukup 9. Okay, so akan ada 4 grup 9 orang, 2 grup 8 orang. So make sure you cari. Okay, so nak cari ahli kumpulan nanti you advertise sendirilah. Saya memang takkan masuk campur pasal cari ahli kumpulan ni. You yang cari sendiri. Saya akan buka dekat eCampus forum. Okay, so pilih seorang ketua. Ketua tu dia post nama semua siapa yang ahli kumpulan dia. Okay, okay. So nanti saya buka, saya tak buka lagi, saya tahu saya tak buka lagi, nanti saya akan buka forum tu, you make sure you isi lah. Okay. So group assignment 30%. So group assignment ni adalah this is apa yang kita akan cover sebenarnya dalam kelas esok. And kita akan cover dalam kelas esok. Mana? Okay. Kat sini. Okay. Kena highlight. Right. So kita akan cover dalam kelas esok. So first kali apa yang you perlu buat, you kena pilih company. Okay, so tu the first one. So pilih mana-mana syarikat daripada industri hospitality, daripada industri tourism ataupun daripada industri wellness. Okay, untuk mudahkan you pergi dulu dekat internet, you cari dulu information tu ada ke tak ada, banyak ke tak, kan? And then kalau boleh fokuskan company daripada Malaysia lah, fokuskan company daripada Malaysia. Kalau tak ada, then you pilih lah company international pun tak apa. Okay, and then bila dah pilih company, masa post nama group tu, make sure letak nama company apa yang group awak pilih. Okay, untuk nak buat report. Lepas tu, kan, apa yang perlu ada, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5 bahagian. Okay, so bahagian pertama adalah background of the organisation. So apa yang you nak kaji lah sebenarnya, macam mana bisnes dalam industri hospitality, dalam industri tourism dan juga dalam industri wellness menghadapi masalah semasa pandemik lah, kira sampai sekarang lah, is still happening kan sekarang ni kan. Okay, so apa problem yang dihadapi oleh syarikat tersebut dan macam mana mereka menangani masalah tersebut. Okay, so background of the organisation, so kena adalah nama syarikat, contohnya syarikat tu tubuhkan bila, kan, dekat mana lokasi dia, kan, katakanlah dekat mana lokasinya, berapa ramai pekerja dia, apa nature bisnes tersebut, kan, contohnya bisnes perhotelan,
nature dia adalah dalam bidang penginapan, accommodation contohnya. Okay, jadi you explain and then you explain biografi leader tersebut. So leader, hari tu kita dah belajar dalam topik, was it first topic, second topic, first topic. Okay, kita dah belajar. So you kena tengok siapa leader dalam organisation tu. Selalunya biasanya CEO lah. Itu yang normally CEO. Siapa CEO syarikat tersebut? So dapatkan biografi CEO syarikat tersebut. Okay. And then apa positif dan negatif impact COVID-19 terhadap syarikat tu. Okay. So you carilah bahan. Sebab tu saya kata you kena pergi dulu dekat internet, tengok dulu syarikat tu, apa dia punya negative impact, apa dia punya positive impact yang berlaku waktu COVID. Dia terpaksa buang pekerja ke contohnya, ataupun pasal COVID-19 bisnes dia naik. Sebab memang ada syarikat yang macam tu. Okay? Jadi awak tengok kat mana masalah dia. So kalau kata you tak ada information yang ada satu, dua tak ada, cari syarikat lain. Cari sampai you adalah maklumat tu. Okay, so maklumat macam ni selalunya biasanya report daripada surat khabar selalunya. So you kena carilah laporan daripada newspaper, daripada surat-surat khabar bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke contohnya, dan compile-kan, semua sekali compile-kan, kumpulkan semua, and then you lebih mudah untuk you buat kerja. Saya selalu pesan kat student, dapatkan dulu maklumat. Sebab student selalunya dia dah pilih syarikat, lepas tu dia kata tak ada maklumat ni lah, tak ada maklumat ni lah, kan. So saya kata dapatkan dulu maklumat, bila dah dapat maklumat, then you decide, dan baru kata, okay, ini adalah syarikat yang sesuai untuk kita kaji. Okay. And then nanti kita akan go through on leadership style, kan. Okay. Nanti akan ada leadership style, macam mana leadership style dia. So daripada situ leadership style dia itu adalah pandangan awak. Okay, so point yang keempat ni adalah pandangan daripada kumpulan. So first part you kena nilai apa leadership style yang digunakan. Kita akan belajarlah dalam kelas apa contoh-contoh leadership style, dan daripada situ you kena tengok, katakanlah Tonio Fernandez, apa jenis leadership style yang digunakan. Tu contoh dia lah, saya bagi kan contohnya. Okay. And then daripada dia punya point ketiga ni, okay, positive impact dia, negative impact dia, apa tindakan yang dia ambil, syarikat tersebut ambil untuk replan syarikat dia. Okay, untuk replan balik syarikat dia, untuk bangunkan semula syarikat dia. So esok kita tengok on POLC lah. Okay. Planning, macam mana dia buat balik syarikat dia, organize, leading and controlling. So itu apa yang you perlu ada. Ni jenis format, yang kita kena ada format lah. Ni jenis format, okay, yang perlu include. So total markah you boleh tengok, dan dia akan bawa kepada pemberat 30%. Apa yang tak ada lagi, ada satu tak ada lagi kan, sebab 20 kan, sepatutnya ada satu lagi 20%. So nanti yang tu saya share kemudian lah. Right? So hari ni apa yang you kena buat, you kena pilih, bukan hari ni lah, minggu ni ya. Pilih ahli kumpulan, pilih syarikat. Okay? Ada soalan? Madam, Ya saja. yang individual assignment tu kan, yang nak kena ada dalam poster tu, setengah poster dia ada letak gaji dalam dia punya macam mana surat jawatan kosong tu lah. So kita nak kena letak juga ke, ataupun just follow apa yang madam dah bagi tadi je? Okay. Untuk poster, dia macam ni. Apa sahaja maklumat yang kena ada atas poster tu wajib ada. Okay. Maklumat tambahan itu terpulang kepada awak sebagai pembuat poster. Macam tu. Okay, thank you madam. Okay. Ada soalan dari yang lain?
Madam, Ya saya. Ya saya. Siapa dulu? Mirul? Hai madam. Ya, hai. Nak tanya, kalau Ya. yang poster tu, kita boleh tak tengok dekat job street semua tu, ambil dekat job street? Boleh. Boleh jadikan rujukan. Okay, thank you madam. Boleh. Tak ada masalah. Dia jangan awak hantar tu bukan kerja awak lah. Tu je sebenarnya. Problem dia kalau you hantar, kan. Sekarang ni saya boleh search image je kan. So saya boleh masuk je you punya image tu dekat dalam Google Image, dia akan keluar. Kan. So kalau kata poster tu sama dengan mana-mana poster yang dah pernah ada sebelum ni, tak kisahlah you tukar colour ke, you tukar jenis font ke, memang saya bagi kosong je. Saya memang macam tu je selalunya, saya akan terus bagi kosong. Jadi maksudnya poster kena maklumat design kena datang daripada you sendirilah. Kalau tak esok boleh siap assignment ni. Betul tak? Itulah. Okay. Ya, Mirul. Madam, kan tarikh nak hantar kan lama Ya. Tadi nak hantar, sorry tak dengar. lagi kan. So nanti kalau macam dah siap, Dengar. Okay. tak dengar ke? Okay, kan tarikh hantar lama lagi kan. So bila dah siap poster tu, kena terus submit ataupun hantar ke madam dulu untuk diluluskan dulu ke macam mana? Oh tak ada, tak payah luluskan untuk saya. Awak boleh terus submit je. Sebab saya bagi markah kan. So tak payahlah hantar ni. Maksudnya okay. Kalau you dah puas hati, kalau awak dah puas hati dengan hasil kerja awak kan, nanti awak boleh terus hantar kat e-com, tak payahlah tunggu 26 hari bulan 12 tu. Awak boleh terus hantar je, tak ada masalah. Boleh terus hantar. 26 tu adalah tarikh akhir. Tu maksudnya. Kan? Madam, Thank you madam. Ya, saya. nanti maklumatnya madam. Okay. Nanti apa? Nanti maklumatnya madam akan letak dekat dalam e-campus kan? Ya, betul. Okay. Yang poster ni kan dia ada format dia ke? Macam nak landscape ke, portrait ke? Oh tu tak kisah, tu creativity yang tu. Okay madam. Creativity. Color, awak nak bentuk bulat ke, segi petak ke apa ke, itu ikut creativity awak sendirilah. Tak ada masalah. Thank you madam. Okay, so nak guna software ke tak guna software ke tu pun itu terpulang. Masing-masing you punya ability awak sendiri. Kan? Saya tak kisah, selalunya student banyak suka guna Canva dan banyak student suka guna Canva, tapi sebenarnya ada banyak lagi selain daripada Canva, banyak lagi sebenarnya. Ada, so you boleh explore. Tapi kalau kata siapa yang pandai guna Photoshop ke kan, nak design sendiri, ataupun saya selalu design dalam PowerPoint je. Kalau saya kan, saya selalu design dalam PowerPoint je kan, pun boleh ikut you. Tak ada masalah. Yang tu bahagian teknikal memang saya tak nampak lah maksudnya. Yang tu ikut awak lah. Okay. Itu je. Okay. Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada? Madam, saya nak tanya last question. Tak apa. Yang poster tu kan kita kena buat poster untuk jawatan kosong kan? Betul. So jawatan tu random jawatan ke ataupun ada spesifik jawatan yang madam nak? Macam manager ke, supervisor ke, macam mana ke? Untuk jawatan, awak pilih sahaja apa-apa je jawatan. Saya yang tu saya tak ada spesifikasi lah. Cuma
Apa yang saya nak adalah jawatan daripada industri hospitality atau tourism atau wellness. Apa-apa jawatan tapi dalam industri tu. Betul, apa-apa jawatan tapi daripada salah satu 3 industri ni. Salah satu. Kan? Jadi kalau macam student, macam katalah Farah student apa? SAP ke? SAH? Wellness, SAS. So warna SAS. Tapi katakanlah you berminat nak buat jawatan dalam course SAP, boleh je, tak ada masalah. Yang tu tak ada strict kat situ. Okay. Saya galakkan you buat ikut program lah. Saya galakkan you buat ikut course you. Tapi kalau kata tak ada inspirasi kan, tak ada inspirasi, ambil je lah apa-apa saja daripada 3 ni. Alright, thank you madam. Okay. Yang lain ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada, kita habis kat sini lah. Alright? So, Madam, ya saya. Silakan. record ni madam hantar kat e-campus ke? Benar apa? Yang record ni? Yang record ni, ya, jangan risau. Saya selalunya memang akan upload kat YouTube dan saya akan share link tu dekat e-campus. Okay, thank you madam. Okay, takut tak clear ya? Tak apa, don't worry. Nanti orang tengok. Okay, ada apa-apa lagi? Okay. So kita habis hari ni. Okay, so kita jumpa esok. Alright, semua terima kasih. Assalamualaikum.